Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah. Sekalian para tetamu Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini wadduha, demi waktu duha, insya-Allah kita bersama dalam suatu pertemuan di alam maya yang begitu bermakna. Waktu ataupun masa maupun tempoh al-asr cukup bermakna kepada saya dan kita semua. Apatah lagi kita berada pada tanggal 5 ataupun 6 Sya'ban ini. Mudah-mudahan tempoh kita berada di suatu bulan yang begitu, bila mana kita memanfaatkan masa di bulan Sya'ban ini, insya-Allah kita tidak akan rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sukacita saya bersama dalam alam maya ini untuk memanfaatkan tempoh yang bertenang dalam had pergerakan yang begitu menguji saya dan kita semua. Para kenalan, sahabat-sahabat dan ahli keluarga dan para penuntut ilmu, para muallim, muallimah, sekalian para murabbi yang saya muliakan. InsyaAllah pada pagi ini saya memilih suatu tajuk yang berkaitan dengan doa. Disyarahkan dengan baik dalam kitab ini, kitab Ihfazillah Yahfazka. Ihfazillah Yahfazka. Kitab karangan musannaf Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menyatakan dalam bab manfaat berdoa ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi salah seorang yang ittiba' akan fi'li perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu saya nak mengajak ke semua yang menyaksikan pada mukadimah ini, bersama saya kita berdoa dengan satu doa yang warid daripada ilmu wahyi Allah Subhanahu wa taala, iaitu termaktub dalam surah Taubah ataupun surah Syu'ara. Surah Syu'ara pada ayat ke-83. Pada ayat yang ke-83. Surah Syu'ara ayat 83, yang mana Nabi Ibrahim AS berdoa. Maka sebagai mukadimah ini saya membimbing suatu doa yang warid daripada kauliah Nabi SAW, mengambil daripada ilmu wahyi Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya begini: Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis salihin. Cuba hafal dengan baik. Saya ulang sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan sila rujuk Al-Quran pada ayat ke-83 dalam surah Syu'ara. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis salihin. Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, kurnia. Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, kurniakan aku ilmu pengetahuan agama. Wa alhiqni bis salihin. Dan hubungkan daku, yakni masukkan daku
ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Surah Syu'ara ayat 83. Maka harus mubah bagi saya dan kita semua sebelum menuntut ilmu, boleh kita baca. Ini doa Nabi Ibrahim AS kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis salihin. InsyaAllah ingatlah sampai bila? Sampai mati. Amal sampai mati. Kita akan dapat manfaat ilmu bersama. Satu maksud, ingat sampai mati, amal sampai mati. InsyaAllah sesuatu ilmu itu akan bermanfaat. Setiap penyampaian para asatizah, para muallim, hatta sesiapa saja yang menyampaikan risalah agama kepada kita, walaupun mungkin beliau bukan seorang ustaz ataupun seorang yang muallim, namun ada makna agama, maka kita mengambil mauizah maupun ibrah maupun tazkirah. Kita ingat sampai mati, amal sampai mati, insya-Allah memberi manfaat. Surah Syu'ara 83. Taib. Maka di sini dinyatakan dengan baik oleh musannaf kitab ini, menyatakan ada beberapa manfaat berdoa. Yang pertama iaitu menampakkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling agung ketauhidannya adalah orang yang paling banyak berdoa. Kerana doa adalah bukti atas hubungan yang terjalin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menyatakan, pertama hikmah berdoa iaitu apa? Timbulnya ketauhidan kepada Allah. Kita yakin Allah ni segala-galanya, permintaan, hajat maupun munajat, kelangsungan langsung kepada online dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang bagaimana yang paling banyak berdoa dinyatakan di sini, iaitu natijahnya, hikmahnya, ketauhidannya kepada Allah begitu mantap. Begitu mantap. Kerana hasil daripada dia berdoa di sisi Allah ada hubungan. Hablum minallah, hubungannya dengan Allah terjalin. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Rasulullah SAW sering berdoa. Cuma kita kena faham dengan baik, ada kala Rasulullah SAW berdoa mengangkat tangan. Ada kala Rasulullah SAW berdoa tidak mengangkat tangan. Namun khulasahnya, kesimpulannya, Rasulullah SAW sering berdoa. Bayangkan sebelum tidur pada malam hari, Rasulullah SAW berdoa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Didahulukan dengan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wasilah. Betapa Rasulullah SAW seorang yang arifin billah, yang arif dengan Allah Subhanahu Wa Taala, paling arif kerana mengenali Allah. Paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat adab akhlak Rasulullah SAW sebelum tidur. Rasulullah akan beristighfar. Beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pernah ditanya salah seorang sahabat bagaimana istighfar baginda Nabi SAW. Maka dijelaskan dalam satu keterangan hadis, Rasulullah SAW beristighfar, astaghfirullah, 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 aku memohon ampun kepada Allah. Dan bolehlah kita sandarkan dengan beberapa riwayat hadis. Ada kali Rasulullah SAW membaca Sayyidul Istighfar, yang biasa kebanyakan para muallim telah nyatakan kepada kita semua. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai akhir.
bila kita lafazkan Sayyidul Istighfar, termasuk juga kita membaca seumpama ayatul kursi, begitu juga kita baca 2 ayat akhir suratul Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, sampai akhir ayat. Kemudian kita ittiba' sunnah juga, Rasulullah bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi semua lafaz-lafaz ni, apatah lagi setelah wasilah didahulukan dengan kalam Allah, kemudian Rasulullah berdoa sambil merebahkan badan baginda Nabi SAW, bismikallahumma ahya wa amut, di lambung kanannya, maka Rasulullah berdoa. Ketika itu ada kala, saya sebut balik, ada kala Rasulullah berdoa tidak mengangkat tangan. Maka maksud yang pertama pada pagi ini, sesiapa yang rajin berdoa, sebagaimana perbuatan Nabi SAW sentiasa berdoa, maka kesannya, tauhidnya kepada Allah bertambah, yakin dengan apa? Dengan kekuasaan ataupun kerahmatan maupun keagungan Allahus Samad. Allahus Samad, Allah tempat tumpuan sekalian makhluk. Taib. Yang kedua dalam manfaat berdoa ini, iaitu jujur dalam beribadah. Jujur dalam beribadah. Dengan berdoa, kamu akan jujur dalam beribadah dan kamu akan dekat dengan Allah yang Maha Esa lagi Maha Tunggal. Kerana orang yang berdoa kepada Allah dengan lisan yang lembut adalah bukti terhadap kepercayaannya kepada Allah. Subhana rabbiyal azim. Masya Allah. Sesiapa yang melazimi doa, maka kesannya dia akan menjadi seorang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Ikhlas beribadah kepada Allah ni dengan maksud jujur dalam beribadah. Kerana dia selalu menggantungkan harapan dia kepada Allah. Seumpama Allahus Samad. Allahus Samad, Allah tempat tumpuan sekalian makhluk. Sebelum itu ada lafaznya Allahu Ahad, yang esa, yang tidak ada duanya, melainkan dia hanya saja dia tunggal. Maka orang yang berdoa kepada Allah, cuma nada kita berdoa, kita rendahkan diri. Rendahkan hati kita, kita tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama yang berdoa mengangkat tangan begini, sunnahlah. Salah satu fi'il perbuatan Nabi, ada ketika Rasulullah mengangkat tangan begini. Tundukkan bahagian kepala maupun bongkokkan sedikit badan, kita mohon kepada Allah seumpama begini. Dan bila kita berdoa sebegini, maka nampak kita sebagai hamba kepada Allah, Allah yang menciptakan kita sekalian kita, maka Allah menyaksikan amal perbuatan fi'li perbuatan kita. Dan apatah lagi Allah ni al-alim, kita hadirkan hati ketika berdoa itu. Kesan daripada kita berdoa, sering berdoa, maka dengan nada yang rendah diri, adalah suatu bukti betapa seorang hamba itu meyakini bahawasanya Allah akan memakbulkan doa dia. Jadi hikmah berdoa ini menghadirkan kejujuran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW banyak berdoa secara bersendirian. Orang lain tak tahu, melainkan Rasulullah SAW yang mengetahui, yang memiliki hati, hubungan yang begitu erat, begitu intim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, didapati banyak juga Rasulullah berdoa dalam keadaan telah diriwayahkan, telah dinyatakan
oleh sahabat-sahabat baginda Nabi SAW mendengar, ataupun orang yang paling hampir dengan Rasulullah, yakni isteri baginda Nabi SAW. Maka yang kedua ini, kesan daripada kita berdoa, maka jujur. Kita akan jadi seorang jujur. Jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita berdoa hanya sahaja kepada Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Maka Allah mengiktiraf kita sebagai hamba yang jujur beribadah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Dan yang ketiga dalam manfaat berdoa ini, iaitu menampakkan kecintaan kepada Allah. Menampakkan kecintaan kepada Allah. Hamba yang beriman kepada Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling dekat dengannya dan yang paling banyak berdoa. Sesiapa di kalangan kita maupun hamba kepada Allah yang paling dicintai, iaitu apa? Apabila dia sering berdoa dan paling banyak berdoa. Dengan maksudnya dia paling banyak berdoa di sisi Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyintai hamba ini. Akan menyintai hamba ini. Wahai, disebut sebagai satu seruan oleh musannaf kitab ini, wahai kaum muslimin, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling banyak berdoa. Maka Dr. Ain Abdul Al-Qarni menyatakan, saya berharap agar kita semua menjadi orang yang banyak berdoa dan bersungguh-sungguh dalam doanya itu, dan bersungguh-sungguh dalam berdoa saat sujud, setiap kali selesai melaksanakan solat, dan di antara dua azan ataupun di waktu sahur. Maka diberi garis panduan di sini waktu yang aulawiyat kita berdoa. Tanda kita berdoa, sering berdoa di sisi Allah, iaitu amal kita dalam doa itu kita melakukan di ketika dalam keadaan kita bersungguh-sungguh ketika sujud. Berdoa ketika sujud. Maka ulama syarah ketika solat sunnah. Ketika solat sunnah, kita solat secara bersendirian di lokaliti masing-masing, di rumah masing-masing, maka di waktu kita sujud, terutamanya sujud yang terakhir itu, maka kita boleh berdoa. Kita boleh berdoa. Berdoa dengan doa yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa seumpama kita mohon kepada Allah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, rezekikan aku taubat nasuha sebelum datangnya ajal. Doa seumpama ini bila kita hadirkan hati, sebenarnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Bila mana Allah ampunkan kita, seumpama kita berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ini suatu doa yang elok dibaca ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, alhamdulillah, bagi yang berpuasa seumpama puasa bulan Sya'ban ini, antara satu dengan nisfu Sya'ban ini, maka telah mula mengingati doa yang warid daripada qauliah Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah doa yang paling sesuai ataupun apa munajat yang terbaik ketika aku berada pada malam Lailatul Qadar? Ketika Aisyah ketemu dengan malam Lailatul Qadar, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah doa yang boleh diungkapkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah SAW mengungkapkan, doalah olehmu,
Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Wahai Allah yang maha pengampun, yang suka memaafkan, maka ampunilah daku. Maka ulama muhaddisin syarah, mereka mensyarahkan Rasulullah tidak mensyaratkan doa yang lain. Dalam hadis ini, hadis hasan lagi sahih, menyatakan ketika ditanya begitu oleh isteri baginda Nabi SAW, Rasul mengungkapkan ini, doa ini. Maka hikmah daripada doa ini kesannya bila Allah ampunkan saya dan kita semua ketika kita sering melafazkan doa memohon keampunan ketika berbuka puasa maupun ketika bersahur. Pagi tadi sebelum azan subuh tempoh sahur. Dan tempoh sahur Rasulullah SAW, qadar bacaan Rasulullah adalah 50 ayat. Nisbahnya lebih kurang dalam 15 minit. 15 minit tempoh bertenang untuk kita mengungkapkan beberapa doa seumpama doa itu. Itu pun doa, dikira doa juga. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali kita baca, kita sebut ni. Dua kali kita baca, ulang sebagai sebutan, kita sebut ni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka yang kali ketiga, kita letaklah kalimah jamak iaitu na. Niat untuk seisi keluarga. Mak ayah kita, pasangan kita, anak-anak, menantu, hatta cucu ataupun saudara mara kita ataupun sesiapa saja yang kita terlintas. Mohon ampun kepada Allah pada diri kita, dan kita jamak sekali dengan kalimah kami itu kita jamak. Kerana otak ini boleh qasadkan untuk kita tujukan kepada sesiapa yang kita ingat. Kita ingat kita di sini di lokaliti masing-masing, di bilik masing-masing, di kediaman masing-masing, maka di kejauhan kita berdoa. Dan sesungguhnya Allah sukai suatu doa yang mana seseorang saudara berdoa kepada saudaranya yang lain dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui. Itu doa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara selain pada tempat sujud berdoa, maka setelah selesai solat. Bukankah baginda Nabi SAW pernah menyatakan kepada Muaz ibn Jabal radhiyallahu an, wahai Muaz, aku menyintaimu kerana Allah. Maka Rasulullah berpesan sebagai satu wasiat terpakai buat kita umat mutahirin ini. Maka setelah selesai solat, wahai Muaz, maka ungkapkan olehmu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah daku mengingatimu dan mensyukuri akan nikmatmu dan perbaguskanlah ibadahku. Masya Allah. Doa ini walaupun ringkas, dan sememangnya Rasulullah SAW berdoa ringkas, namun padat. Bayangkan sekiranya Allah tunaikan permintaan hajat kita, agar kita Allah tolong kita, bantu kita untuk mengingati dia, sentiasa mengingati dia dan mensyukuri akan nikmat pemberiannya, anugerahnya, kurniaan dia, dan kita Allah perbaguskanlah ibadah kita. Masya Allah, apa nak lagi di dunia yang sementara ini, bila Allah kurniakan anugerahnya, Masya Allah, dengan 3 lafaz doa tadi, Masya Allah, mengandungi hikmah. Begitulah bila Allah ampunkan seseorang, akan terbuka hijab kerana yang membelenggu diri saya dan di antara kita, yang menghalang melakukan ketaatan maupun amal-amal kebajikan, yang menghalang seseorang itu menghidupkan ibadah pada malam hari maupun di akhir malam. Antara yang menjadi hijab, menjadi suatu benteng melakukan amal ketaatan kepada Allah. Kerana apa? Kerana dosa. Subhanallah,
kalau ditanya secara ilmu, dosa ni nampak ke tidak? Dosa ni nampak ke tidak? Dosa ni nampak ke tidak? Setengah menyatakan tidak nampak, tak nampak dosa ni pasal dia gaib. Kerana ada dosa kesalahan kita lakukan di belakang mata orang. Di waktu kita bersendirian, orang lain tak tahu. Kita yang lakukan. Subhanallah. Hakikat sebenarnya dosa ni nampak secara ilmu. Tak nampak secara zahir, tapi nampak secara ilmu. Mana dosa ni? Bila kita menuntut ilmu, kita akan nampak. Kita akan dikhabarkan ataupun diberitahu betapa setiap panca indera ni ada perintah dan ada larangannya. Seumpama telinga yang mendengar, seumpama mata yang melihat, seumpama lidah yang bercakap, termasuk tangan kaki yang diguna pakai, termasuk akal fikiran yang berfikir, termasuk hati yang berperasaan. Semua ni ada perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh saya ambil mata. Mata ni ada perintah ketaatan dan ada perintah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita gunakan mata ini sebaiknya dalam ketaatan kepada Allah dengan kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita melihat suatu pandangan alam ini, kemudian kita kaitkan connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah perkara-perkara yang berlaku ni, termasuk isu besar sekarang ini, coronavirus ini. Kita pun faham secara ilmu ini adalah makhluk ciptaan Allah. Maka bila kita lihat di sana sini timbul coronavirus ini, maka bila mana demikian kita boleh bertasbih. Bertasbih kepada Allah. Subhana rabbil azim, maha suci Allah yang maha agung. Kerana keagungan Allah sahaja yang boleh mentadbir makhluk-makhluk halus ini. Dan setiap makhluk ini adalah ciptaan Allah. Maka sebenarnya alam ini, termasuk alam yang kita lihat, langit yang tinggi, kemudian gunung ganang yang tegak berdiri, pasakan dan sebagainya, kemudian bumi yang dihamparkan telah terbentang dalam surah Al-Ghashiyah. Wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Bagaimana ciptaan Allah ni pada alam ini sebenarnya sumber rezeki. Kita berdoa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyatakan satu kisah di sini bagaimana para sahabat di bawah pimpinan Al-A'la bin Hadrami radhiyallahu an telah bermusafir dengan menempuh padang pasir. Dan ketika mereka berada di tengah-tengah padang pasir, mereka kehabisan air. Lalu mereka pun mencarinya, tetapi mereka tidak menemukannya. Lalu mereka mengatakan, wahai Al-A'la, seorang insan yang soleh namanya Al-A'la. Maka orang ramai pada waktu itu menyatakan permintaan kepada wahai Al-A'la, berdoalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada kita. Al-A'la pun berdiri dan menghadap kiblah dan berdoa. Al-A'la ini seorang insan yang soleh. Hamba Allah ini berdiri dan menghadap kiblat dan berdoa. Disebutnya Ya Hakim, Ya Alim, Ya Ali, Ya Azim, turunkanlah kepada kami hujan pada hari ini. Maka orang ramai pada waktu itu menyaksikan, demi Allah, wallahi belum pun habis beliau berdoa dengan doanya, tiba-tiba awan mendung telah menutupi tempat itu, lalu langit pun menurunkan hujannya, sehingga mereka pun semua minum, mandi serta memberi minuman pada tunggangan mereka. Masya Allah. Ini satu kisah yang baik kita renung. Bagaimana berlaku satu ketika di waktu kemarau. Di waktu itu orang ramai mendapati ada seorang soleh di kalangan mereka. Maka
apabila diminta demikian, Al-A'la berdoa, langsung berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Ismullahil A'zam. Ya Hakim, Ya Alim, Ya Ali, Ya Azim. Jadi Masya Allah, di antara uslub ataupun kaedah kita berdoa, di sisi Allah kita sebut nama Ismullahil Azam, nama-nama Allah yang Maha Agung. Seingat saya suka cerita nak melontarkan suatu ungkapan yang telah diungkapkan oleh Rasulullah, dijadikan wirid oleh baginda, diulang-ulang oleh baginda Nabi SAW. Di waktu bila? Di waktu pagi dan petang. Maka lafaznya begini, dengan wasilah dengan Ismullahil Azam. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Cuba ikut. Mudah-mudahan dapat ingat. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu, Ya Qayyum, yang sentiasa hidup. Ya Qayyum, yang berdiri dengan sendiri, terus menerus menguruskan makhluk. Birahmatika astaghis, daku memohon pertolongan dengan rahmahmu. Aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau menyerahkan nasibku pada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Masya Allah. Bagaimana baginda Nabi SAW mengungkapkan dengan kehadiran hati baginda kepada zat yang maha sempurna. Sifat Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian mohon rahmat Allah dari sisi Allah. Sebenarnya semua hajat, semua masalah, keperluan, semua masalah boleh selesai dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama kisah tadi, hujan turun kerana apa? Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah penyakit-penyakit yang berjangkit ini, termasuk wabak dan sebagainya, ataupun musibah yang berlaku pada diri kita maupun umat ini, dia akan terangkat kerana dengan rahmat Allah. Kerana apa? Dengan rahmat Allah. Sebelum datangnya rahmat Allah itu, maka kita adab kita sebagai hamba yang serba lemah, serba kekurangan, bolehlah kita menyatakan la ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lafaz-lafaz umpama ini sunnah muakkad kita sebut. Kerana itu adalah di antara peninggalan khazanah mutiara kauliah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ilmu wahyi. Betapa kita ini menzalimi diri kita sendiri. Itu berlaku benar ketika peristiwa kemarau zaman pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Apabila sampai satu keadaan berhari-hari, berminggu-minggu hujan tidak turun, sampai berbulan-bulan, maka disyorkan oleh rakyat pada waktu itu supaya Umar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Amirul Mukminin, mewakili umat pada waktu itu. Namun Umar mengisyaratkan lebih awal, iaitu Umar radhiyallahu an menyatakan dengan isyarat apa? Umar lebih cenderung untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kesalahan diri, setiap diri maupun umat pada waktu itu. Betapa banyaknya kesalahan dosa yang telah dilakukan, menyebabkan Allah turunnya musibah, bala dan sebagainya. Sama ada musibah ataupun bala kerana sebabnya, antara hikmahnya akibat kefasadan ataupun kerosakan yang dilakukan oleh umat manusia. Pada diri saya dan kita semua, bila berlaku kesempitan dalam kehidupan, diuji dengan macam-macam
hal dan sebagainya, termasuk disempitkan rezeki maupun dalam keadaan suasana sekarang ini, maka aulawiyatnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih awal dulu. Tu hikmah bila kita selesai solat, kita lihat bagaimana susunan fi'li qauliah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dahulukan dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka ini isyarat yang jelas, maknanya kita beradab dengan Allah. Allah ni dah beri kita macam-macam anugerah kurniaannya. Apa yang tak ada pada diri saya dan kita semua. Sebelum ini daripada ada kepada ada. Daripada belum ada kepada adanya kita ni sebagai insan. Kemudian Allah kembang biakkan kita. Dikembang biakkan daripada nutfah, mudghah, alaqah. Kemudian kita lahir ke dunia. Kemudian cukup sifat dan sebagainya. Kemudian kita melalui proses latar kabunna tabaqan an tabaq, peningkatan demi peningkatan, fasa demi fasa peningkatan kehidupan kita, sehingga Allah cukupkan rezeki kita. Dulu kita duduk seorang-seorang, kemudian kita ada pasangan, kemudian kita ada kediaman. Dulu tak ada kediaman, ada rumah sewa dan sebagainya. Sekarang sebahagian di antara kita dah ada maknanya aset, rumah, kenderaan. Dulu tak ada, sekarang dah ada lebih daripada satu kenderaan. Ada orang yang tak ada kenderaan sebelum ini, sekarang ni dah ada kenderaan lebih pada satu dan sebagainya. Dulu tak ada tanah, sekarang ada aset tanah, ada rumah yang boleh disewakan dan sebagainya. Masya Allah. Sebenarnya yang memberi rezeki ni siapa? Allah Ar-Razzaq. Sepatutnya lah selepas ini, dalam keadaan hikmah yang berlaku ini, kita dalam keadaan solat, sehingga kan kita solat dalam keadaan di lokaliti, di kediaman masing-masing dilakukan secara berjemaah. Mudah-mudahanlah harapan saya dan kita semua selepas isu ataupun wabak, sekiranya Allah kendaki dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, wabak ini, virus coronavirus ini akan dihilangkan Allah, diangkatkan Allah, maka kita semua kena sujud syukur kepada Allah. Sujud syukur, tanda terima kasih kepada Allah. Namun demikian, apabila sedang diuji begini, kita perbanyakkan istighfar kepada Allah. Namun demikian, selepas isu ini, maknanya kesemua bagi muslimin kena mujahadah memenuhi ruang solat di masjid maupun di surau untuk bersama-sama qiyam dalam keadaan susunan saf yang rapi, yakni dalam solatul jemaah bagi muslimin. Kerana apa? Kerana Allah telah berikan nikmat kepada kita semua, macam benda, macam-macam perkara, dan selama ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Manusia ni bila Allah uji dengan kesenangan, kadang-kadang terlepas pandang, meninggalkan amal-amal ketaatan, amal-amal sunnah dan sebagainya. Dan di antara maksud pada pagi ini, iaitu dalam manfaat berdoa ini, iaitu yang keempatnya, kedekatan seorang hamba kepada Allah. Apabila setiap kali seorang hamba itu banyak berdoa, dia akan merasa dekat dengan Allah. Dan inilah darjat ihsan. Kedudukan inilah yang paling tinggi, iaitu kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau sekiranya kamu tidak melihatnya, maka yakinlah sesungguhnya dia melihat kamu. Ini termaktub dalam hadis Jibril alaihissalam yang panjang yang diriwayahkan oleh Imam Al-Bukhari. Subhanallah, ini darjah maqam ihsan. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah hampir dengan kita, dan di waktu mana kita tidak melihat, hilangnya satu hubungan kita dengan Allah, maka kita yakinlah betapa Allah ni maha melihat. Dia maha melihat diri kita dan sebagainya. Kerana sifatnya al-basir, al-alim, maha mengetahui dan sebagainya. Maka sesiapa yang sering berdoa, mana manfaat doa itu sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah. Tadi saya sebut satu lafaz
yang warid daripada kauliah Nabi dengan Ismullahil Azam, maka doa seumpama itu dijadikan wirid, sebenarnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seingat saya ada suatu dalil daripada Abu Darda radhiyallahu an menyatakan barang siapa membaca akhir surah Taubah, barang siapa membaca pada ayat yang terakhir surah Taubah ayat 129. Saya ulang balik. Ada suatu lafaz yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan ayat pada ayat 129. Ayat yang terakhir dalam surah Taubah, maka dengan bilangannya 7 kali dibaca pada waktu pagi dan petang, niscaya Allah akan angkat, Allah akan hilangkan kebimbangan, kerusingan ataupun kesempitan dalam kehidupan ini. Apa lafaznya? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wasilah dengan hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu ini daripada Rasulullah SAW. Rasulullah mengungkapkan ayat-ayat Allah ini sebanyak bilangan berapa kali? 7 kali. Bila Rasulullah ada riwayah menggambarkan bilangan begini, menyatakan bilangan begini 3 ataupun 7 kali, maka kita baca 7 kali. Kalau Rasulullah baca 3 kali, kita baca 3 kali. Kalau Rasulullah baca 7 kali, maka kita baca 7 kali. Sebagai adab kita, ittiba, ikut sunnah. Sebagaimana Rasulullah buat, begitulah kita buat. Kita yakinlah mungkin sekali kita tak hadirkan hati. Tapi bila dia ulang kali kedua, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Hasbiyallahu la ilaha illahu, tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, kepadanya lah daku bertawakal, menyerahkan segala urusan. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah yang memiliki arasy yang agung. Subhanallah, Allah ni maha berkuasa memegang pemerintahan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya doa adalah suatu yang Allah turunkan. Doa adalah suatu yang kita boleh naikkan kepada Allah. Dan insya-Allah daripada kesan daripada kita usaha untuk naikkan kepada Allah, maka Allah akan turunkan rahmahnya. Kerana ada tafsiran ayat tentang dalam surah Al-Hadi yang sebelum ini telah saya syarahkan. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Dialah yang mengetahui apa yang masuk, apa yang keluar. Apa yang masuk, apa yang keluar daripada perut bumi ini. Kemudian yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun, apa yang naik. Apa yang turun. Jadi apa yang turun dalam surah Al-Hadid ayat keempat ni, apa yang turun ni salah satunya takdir Allah. Benda yang berlaku, musibah, bala ni sebenarnya telah termaktub di Lauh Mahfuz saja. Maka kita terima qadar yang ada ini, kita menginsafi kita sebagai hamba Allah, dia bebas melakukan apa saja bila dia kehendaki. Jadi maka jadilah suatu perkara itu. Sama ada kita suka ataupun kita tak suka, bila perkara itu satu yang telah menimpa kita, musibah ataupun bala, sebenarnya kita ungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seumpama virus corona yang merebak sampai ke Malaysia ni, lebih daripada hampir 200 negara telah dijangkiti virus coronavirus ini. Masya Allah, lebih hampir dikhabarkan sejak semalam sehingga semalam, hampir 4 bilion manusia dalam keadaan berkurung dan dikarantin dalam pergerakan masing-masing. Masya Allah, ini suatu yang menimpa ni yang diturunkan qadar dalam ilmu takdir Allah. Cuma kita beradab, kita kena naikkan semula.
naikkan munajat kita kepada Allah, berdoa. Satu yang naik ke atas ini iaitu apa? Iaitu kita berdoa. Satu berdoa, kerana doa ini penangkis bala. Doa boleh menjadi suatu penawar kepada bala yang menimpa, termasuk didahulukan dengan istighfar dan taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada suatu hadis, mafhum hadis, barang sesiapa yang melazimi istighfar akan diberi apa? Diberi kemudahan daripada kesusahan. Diberi jalan keluar daripada kesempitan, dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Rahsianya apa? Perbanyakkan istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadirkan hati, tafahum, memahami apa yang kita baca. Kita ada adab kita dengan Allah lepas solat ataupun waktu-waktu kita terkenang kesalahan kita, maka kita ungkapkan demikian, maka itu adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima tentang manfaat berdoa ini, iaitu percaya dan yakin dengan janji Allah. Orang yang percaya dengan Allah akan banyak berdoa, dan sebaliknya orang yang gagal dan kalah adalah orang yang sedikit berdoa. Siapa yang sedikit berdoa, sebenarnya dia tidak memahami hakikat betapa Rasulullah SAW sendiri sering berdoa. Cuma fi'li perbuatan Nabi SAW, Rasul berdoa ringkas tapi padat. Dia macam kalau seandainya orang makan, dia makan tapi dia makan kerap makan. Setengah orang tu makan, sesi pagi pun makan, sesi petang pun makan, sesi malam pun makan. Walaupun 3 kali makan, dia jalan sekali, dia jamak sekali. Dia makan sungguh-sungguh waktu pagi, dia makan sungguh-sungguh waktu petang, dia makan sungguh-sungguh waktu malam. Ataupun lebih daripada 5 times, maknanya 3, 5 ke 7 kali makan. Sekali dia jamak, sekali makan dan sebagainya. Itu yang naik berat badan tu. Subhana rabbiyal azim. Tapi nak menyatakan apa? Nak menyatakan fi'li perbuatan Nabi SAW, Rasulullah ni kerap berdoa, walaupun ringkas-ringkas doa Rasulullah, tapi doa Rasulullah sangat maknanya tersirat daripada tersurat dan sangat mendalam kesannya, natijahnya sampai syurga Allah. Saya nak menyatakan satu khulasah tentang doa ni. Doa yang jujur kita lafazkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dia akan terangkat dan termaktub, dan termaktub dalam kitab amalan masing-masing. Seumpama satu keterangan yang menyatakan kalimah alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Satu kalimah ini, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dia tersimpan. Apabila kita mengucapkan dengan jujur di hadapan Allah, segala pujian bagimu ya Allah, maka dia tersimpan kekal abadi di akhirat sampai ke syurga Allah. Masya Allah, kalimah alhamdulillah. Itu berlaku ajib bagi orang mukmin apabila ditimpa musibah, diberi nikmat, dia bersyukur alhamdulillah. Ditimpanya musibah, dia bersabar. Dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan, ketika ditimpa musibah ataupun sesuatu yang menimpa, maka perlu disulami dengan rasa syukur. Rasa syukur. Walaupun musibah berlaku kerana apa? Kadang ada hikmah-hikmah yang tertentu. Bayangkan bala yang turun sekarang ni, musibah yang turun ni, antara poin-poin yang positifnya, Masya Allah, kita ada tempoh bertenang. Yang ada di kajian didapati sampai ke peringkat fenomena alam ini merubah. Alam ini sedang merubah keadaannya. Allah tentukan qadarnya akibat daripada pergerakan manusia dihadkan, kemudian manusia kebanyakan berkurung di kediaman masing-masing. Bumi sendiri ini, putaran bumi dalam keadaan yang begitu, kembali mereka dalam keadaan mereka merubah diri mereka. Didapati, ini pandangan saintis
melihat suasana sekarang ini, mereka melihat daripada pandangan jauh pergerakan bumi ini, Masya Allah, berlaku satu kesenian yang mana bumi ini bergerak dalam qadar, dan didapati fenomena alam yang berlaku pada bumi sekarang ni kesan daripada pergerakan manusia yang tidak ke hulu ke hilir, maknanya tidak melakukan sehingga kan direkodkan, maknanya walaupun bala ini turun, musibah ini berlaku, qadar jenayah telah turun secara mendadak. Masya Allah, qadar jenayah, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak baik akhlaknya ini, subhanallah, mereka pun terhad. Mereka pun dalam keadaan berfikir untuk melakukan sesuatu yang something wrong. Maka bila kefasadan, kejahatan ini tidak dilakukan oleh manusia, subhanallah, maknanya direkodkan qadar jenayah di Malaysia ini turun secara mendadak. Lebih daripada 60% lebih turun. Ini hikmahnya. Dan kita duduk seorang-seorang ataupun duduk bersama ahli keluarga kita di rumah, Masya Allah, ada beberapa perkara yang hikmah, yang seni begitu Allah susun. Kita rapatkan ukhuwah, rapatkan silaturahim. Maka kita di sana ada muafakat sampai peringkat international, muafakat akhirat. Kita tidak memilih bulu ataupun tidak memilih warna, dengan maksud kita bila ada golongan yang susah, sebagaimana kerajaan sendiri mengambil peranan memegang amanah pemerintah negara sekarang ni, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan jazak kepada pemerintah yang ada sekarang ni, menyantuni, meraihkan generasi ataupun setiap lapisan masyarakat diberikan hak mereka. Jadi ini suatu yang hikmah yang kadang-kadang kita boleh fikir, kadang-kadang hikmah ini kita tak boleh fikir. Bila dia telah berlaku, masa sedang berlaku, setengah orang boleh fikir. Tapi bila telah berlaku, kebanyakan orang baru boleh fikir tentang perkara itu. Kerana disebut oleh Al-Syahid Ramadan Al-Buti, menyatakan suatu kata-kata Imam Hasan Al-Basri, menyatakan apabila fitnah ini sedang berlaku, telah diketahui oleh orang yang arif, orang yang alim. Namun apabila fitnah ini, dugaan, cobaan ini telah berlalu, baru diketahui oleh orang yang jahil, orang yang awam dan sebagainya. Jadi saya sangka baik sesama kita semua penuntut ilmu Allah yang rajin menyaksikan YouTube, rakaman di audio kuliah ataupun di YouTube dan sebagainya, maknanya orang ada ilmu, muallim, muallimah. Maka kita bawa bertenang. Kita yang ada ilmu sikit-sikit dan sebanyak ini, maka kita guna pakai ilmu yang ada ini. Dan yang terakhir disebut subhana rabbiyal azim oleh musannif kitab ini, menyatakan kesan daripada manfaat berdoa, maka pengusiran syaitan akan lari dalam keadaan yang menjauhkan diri kepada orang yang berdoa. Dan dipesan di sini oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, menyatakan, wahai saudaraku, perbanyakkanlah berdoa, angkatlah tanganmu ketika kamu berdoa, minta pertolongan dan kekuatan kepada Allah. Berdoalah kepadanya dengan nama-namanya yang indah, dan berselawatlah kamu kepada Rasulullah SAW dalam doamu itu. Doa yang paling baik adalah doa yang dipanjangkan ataupun dipanjatkan ataupun didoakan pada waktu-waktu yang sangat utama dan menghadap kiblah, iaitu setelah berzikir, bertasbih, bertahlil dan berdoa dengan mengungkapkan nama-nama Allah yang indah, seumpama setelah bersiwak, gosok gigi, dan dalam keadaan suci, berada dalam tempat yang mulia, di masjid ataupun di majlis zikir, ataupun berada di depan Kaabah, termasuklah di tempat kediaman kita sekarang ini. Walaupun kita dihadkan, maka kita ada tempoh bertenang, berkaluah dengan Allah di rumah masing-masing, di bilik masing-masing. Niatlah ketika kita sebelum berdoa, kita berzikir kepada Allah dengan beberapa kalimah seumpama tadi, maka Masya Allah, di waktu itulah peluang kita mengangkat tangan berdoa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan hajat kita, munajat kita, bukan untuk diri kita sahaja, untuk maknanya fa'al, untuk semua, minta perlindungan Allah untuk semua.
minta juga perlindungan Allah, pemeliharaan Allah untuk semua, dan minta juga maknanya jaminan-jaminan atas maslahah kehidupan kita ini, keperluan hidup kita ini untuk semua. Dan insya-Allah bila kita sebenarnya hakikat sebenarnya orang yang berdoa itu telah mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan tinggal kita berselawat kepada Rasulullah SAW, kerana di sana di antara syarat kemakbulan doa iaitu kita kesampingkan dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup cerita di sini, bagaimana dinyatakan dalam satu keadaan, iaitu kisah yang bagus untuk kita jadikan contoh, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah. Kesan daripada doa Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini, maka doa ni setiap kali dia berdoa, masya-Allah, Allah akan makbulkan doanya. Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan, selalu mendoakannya, selalu akan memakbulkan doanya. Maka satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini radhiyallahu anhu menjadi seorang gubernur di negara di wilayah Iraq. Ketika itu dia difitnah oleh seseorang, dan orang itu mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang yang tidak pandai mendirikan solat dan tidak berlaku adil dalam melaksanakan hukum sebagai gubernur. Maka di waktu itu Sa'ad bila mendengar fitnah yang dilakukan oleh seseorang yang lain kepadanya, maka dia berdoa kepada orang tersebut, ya Allah, panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kemiskinannya, dan hadapkanlah ia ke dalam pelbagai fitnah. Akhirnya kesan daripada doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini, maka orang yang menuduh, memfitnah dia itu, maka apa yang berlaku, akhirnya beberapa tahun kemudian orang itu berdiri di jalan-jalan kota Kufah. Dia meminta-minta kepada orang ramai dan menyentuh budak-budak perempuan dan mengikuri mereka sambil berkata, saya orang tua yang mendapat musibah daripada doa Sa'ad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Itulah maknanya fitnah yang boleh berlaku kepada sesiapa saja. Kita minta jauh daripada mendakwa ataupun menuduh seorang itu sehingga menghukum seseorang itu sedangkan kita tidak tahu hakikat sebenarnya. Telah berlaku kan beberapa tempoh yang lepas, ada seorang di antara kita mengungkapkan menuduh seorang ulama sehingga kan dikatakan dah center. Seumpama dah tak betul lah. Subhanallah, ungkapan sebenar seumpama ini bila kita bawa bertenang, bercakap dengan pengaruh hawa nafsu. Pengaruh hawa nafsu. Bila bercakap dengan pengaruh hawa nafsu, sebenarnya telah dibisikkan dengan pengaruh-pengaruh halus, pengaruh syaitaniyah. Subhanallah, ungkapan sebegitu sebenarnya tidak sepatutnya dikeluarkan. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah. Allah minta mana Allah beri taufik hidayah kepadanya dan dia tarik baliklah. Kerana kesan daripada kita tuduh seseorang yang amanah kepada Allah, yang tak sejauh mana kita pun tidak tahu betapa apa yang kita hukumi itu sebenarnya tidak sejauh apa yang kita tahu. Kerana Allah yang maha mengetahui, Allah 24 hours bersama seseorang itu. Maka kita minta perlindungan Allah daripada wal-iyazubillah, daripada melakukan hal yang demikian. Kerana fitnah akan dibayar dengan fitnah semula. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya kepada sesiapa yang menuduh seseorang sehingga akan dituduhnya gila dan sebagainya. Kesannya berlaku kepada seorang ini, iaitu dia jadi center. Sampai jadi gila, berjalan-jalan di kota Kufah dan sampai maknanya mengusik-ngusik orang lain dan mengikuri orang lain. Subhanallah.
Jadi kesan daripada doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Jadi cukuplah untuk pagi ni, mudah-mudahan khulasahnya, kesimpulannya, manfaat berdoa ini banyak sekali. Sekadar mana yang sempat saya merujuk kitab ihfazillah yahfazka ini, maka inilah kita sama-sama untuk memanfaatkan tempoh ini, kita berdoa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita seumpama beberapa contoh lafaz telah saya kemukakan dalam bicara pada pagi ini, mudah-mudahan dapat diingat dengan baik, ambil, catat ataupun tanya pada asatizah yang lain di mana doa itu, bagaimana lafaz yang asal. Dan insya-Allah bila kita istiqamah berdoa, sebenarnya kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bayangkan bila seseorang itu meminta kepada orang lain, sekali dia minta, 2 kali dia minta, 3 kali minta, mungkin jadi tak berapa selesa, jadi cemoh. Jadi 3 kali minta ni, nak minta apa lagi ni? Kalau kita lah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman, sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Taala yang meraihkan hamba-Nya, dia sangat pengasih kepada hamba-hamba yang sering berdoa. Kita minta sekali, minta 3 kali, minta 7 kali, minta 40 kali, subhanallah, satu hari nanti Allah akan tunaikan satu demi satu permintaan hajat kita, selagi mana perkara itu yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah sekadar ini atas pertemuan ini. Doakan saya dan kita semua, mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah ketemu lagi di alam maya pertemuan yang lain. Mudah-mudahan saya akan sambung bicara ilmu ini pada tajuk hikmah ataupun kelebihan ayatul kursi, ayatul kursi sebagai pemuka ayat dalam Al-Quran. Kita baca, kita tadabbur dan kita semak tafsirnya, insya-Allah kita akan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun satu ayatul kursi ini berada pada ayat 255 suratul Baqarah. InsyaAllah mungkin pada malam ini atau besok pagi kita akan ketemu kembali. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Jazakumullahu khairan jazak. Barakallahu fikum. Siru ala barakatillah.